Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, anda sekarang bersama saya dalam MOS Channel. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh berkenaan dengan 10 tips mendaki bagi newbies. Okey, jadi memandangkan sekarang ni pun kerajaan dah benarkan untuk aktiviti rekreasi sepanjang PKPP ni. Jadi saya nak berkongsilah beberapa tips untuk newbies yang rasa mula seronok untuk mendaki, tengok kawan-kawan mendaki kan. Jadi di samping dapat berkawan, dapat keluarkan peluh, bernasihat. Jadi ada beberapa tips untuk pendaki-pendaki yang kita katakan sebagai newbies untuk mendaki gunung-gunung di Malaysia. Okey, jadi jangan lupa 10 tips saya akan kongsi. Alright. Jadi okey. Tips yang pertama ialah yang mana seorang pendaki perlu tahu ialah kita perlu pendaki itu perlu mengenal pasti ataupun mencari gunung-gunung atau bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi untuk permulaan mendaki. Okay. Untuk permulaan mendaki ni cari yang rendah dulu, tak ada masalah. Cari yang rendah yang ketinggian lebih kurang 300 meter, 200 meter, okey. Dah cukup. Dan ketinggian ini pun dah cukup untuk kita melatih fizikal kita untuk bersedia sekiranya kita ada trip yang panjang. Okay, untuk bersedia dalam apa-apa trip lah mendaki gunung, okay, bersama kawan, keluarga sebagainya lah. Cari yang rendah dulu, okay, dapatkan fitness, step pendakian, macam mana nak mendaki, step mendaki tidak terlalu tinggi sebagainya. Jadi gunakan track ataupun bukit-bukit yang rendah ni untuk permulaan ataupun untuk mengasah skill pendakian kita. Okay, tak perlu terus first time terus pergi jump G7, nak pergi Korga ke, nak pergi Camah ke, tak perlu. Okey, paling tidak pun untuk permulaan boleh boleh pergi ke Bukit Broga kan. Bukit Denai Puteri, tak kisah. Gunung Datuk pun boleh. Kalau sebelah Pantai Barat, Gunung Datuk, Broga pun kira dah okey untuk buat training. Okey. Latihan itu penting. Okey, latihan itu penting. Cari gunung ataupun bukit-bukit yang tidak terlalu tinggi untuk kita membiasakan diri dulu dengan step ataupun keadaan fizikal kita semasa pendakian. Okey. Tips yang pertama Okey. Tips yang kedua. Okey. Tips yang kedua, sebelum kita mulakan ataupun sebelum kita mulakan pendakian, kita kena tahu dan kenal dulu gunung yang kita akan daki nanti. Okey. Kena kenal, kena pasti, kena kenal dan kena belajar. Ambilkan maklumat, dapatkan maklumat berkenaan gunung yang kita akan daki nanti supaya nanti kita ada info ataupun kita tahu macam mana keadaan track dia, di mana water point dia, di mana campsite dia, berapa jam perjalanan daripada permulaan, okey, condition, adakah ada sungai, perlu cross sungai ataupun cukup dengan persiapan yang kasut hiking yang biasa. Okey, jadi kena pasti dulu, okey, track yang kita akan lalui. Macam mana nak kenal pasti? Sekarang ni mudah saja, zaman internet, semua ada dalam Google. Okey, jadi kita boleh Google, cari berkenaan gunung yang kita nak mendaki tadi, boleh dapatkan beberapa maklumat dan satu lagi boleh rujuk kepada kawan-kawan yang dah biasa pergi. Message, WhatsApp, call kawan. Macam mana condition ataupun maklumat yang kita perlu tahu daripada gunung yang kita nak pergi nanti, nak daki nanti, apa jangka masa. Pertama sekali jangka masa perjalanan daripada permulaan kepada campsite, dekat mana water point, last water point, adakah water point dekat sana bersih, and then berapa jam dari perjalanan campsite ke puncak sebagainya. Adakah track ini sesuai untuk buat jangka masa panjang ataupun cukup jangka masa pendek sebagainya. Jadi kena pasti track yang kita nak daki. Okey, itu tips yang kedua lah. Untuk tips yang ketiga, okey, kalau boleh pilih jalur ataupun track yang umum yang biasa dilalui oleh pendaki. Okey, sebab apa? Kalau kita tak biasa mendaki dan kita tak ada ilmu pendakian ataupun ilmu hutan, kalau kita pilih track yang jangan dilalui oleh pendaki, kemungkinan besar kita akan sesat. Okey, kemungkinan besar kita akan sesat. Jadi pilihlah laluan ataupun denai-denai yang biasa dilalui oleh pendaki. Kebanyakannya denai ataupun trek-trek umum di Gunung Malaysia ni kebiasaannya ada marker. Ada marker telah diletakkan oleh
pendaki-pendaki sebelum ini. Jadi boleh ikut marker tersebut. Marker tersebut untuk panduan kita sebagai track panduan ke tempat yang kita nak tuju, sama ada campsite ataupun ke puncak. Okey. Sekiranya kita mendaki dan didapati tak ada marker di sekitar laluan kita, possibility ataupun kemungkinan besar kita dah tersasar laluan. Jadi, apa nak dibuat? Okey, kita akan tunggu penjelasan yang berkenaan dengan sesat nanti dalam video akan datang. Cuma sekarang ni yang ketiga nanti, pilih laluan ataupun tips yang ketiga, pilih laluan ataupun denai yang biasa dilalui. Sebab apa? Kita tahu dalam hutan, trek-trek gunung ini, kebiasaannya kita akan berkongsi trek ataupun denai dengan denai-denai binatang. Denai-denai binatang. Jadi kemungkinan untuk kita sesat ataupun confuse amat tinggi. Jadi pilihlah laluan yang biasa digunakan. Kebanyakannya memang telah ditanda ataupun ada marker dia. Boleh ikut marker, dan kalau tak pasti jalan mana ataupun trek mana yang nak dilalui, tunggu ataupun berjalanlah dengan bersama-sama dengan pasukan. Jangan jalan berseorangan. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat. Tips yang keempat. Sebelum pendakian ni, seelok-eloknya bina kekuatan fizikal diri sendiri. Fitness kena ada. Fitness tu penting. Bina fitness dulu sebelum kita menyertai apa-apa ekspedisi ataupun aktiviti-aktiviti mendaki. Fitness sangat penting. Jaga fitness. Itu yang paling penting. Sebab apa? Bila badan tak cukup, fizikal tak cukup kuat, dia akan boleh menjejaskan mental kita. Jadi bila mental dah down, dan bila dah masa itulah badan akan down. Jadi bina fizikal ataupun fitness terlebih dahulu supaya kita bersedia dalam apa-apa keadaan. Sebab apa? Kalau fizikal kita dah fit, dia dapat mengurangkan kecederaan kita semasa beraktiviti. Dapat kurangkan kecederaan semasa beraktiviti. Jadi tak kisahlah kita nak pergi trip 1 hari ke, 2 hari ke, 5 hari ke, 10 hari pun, kalau fitness kita dah baik, dah elok, tak ada masalah. Kita boleh follow mana-mana trip, mana-mana team untuk trip-trip yang hardcore, itu lagi baik. Itu tips yang keempat. Pastikan fitness betul-betul mantap. Dan persediaan fitness ni bergantung kepada trek pendakian yang kita nak lalui nanti. Sama ada trip kita tadi 1 hari, 2 hari, 3 hari ataupun 10 hari. Macam mana nak buat fitness? Nanti saya akan kupas, saya akan jelaskan pada video akan datang. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima, pilih hari yang sesuai untuk mendaki. Pilih hari yang sesuai untuk mendaki bila? Kebiasaannya hari yang sesuai untuk mendaki ialah hari hujung minggu. Pada setiap hujung minggu, kebiasaannya trek-trek ataupun gunung-gunung ini akan dipenuhi ataupun akan menjadi tumpuan pendaki-pendaki di seluruh Malaysia. Jadi, pilihlah hari yang berkenaan. Kenapa? Sebab bila ramai orang, kita akan mengurangkan risiko kita sesat di trek. Sebab apa? Dalam sepanjang trek, mungkin kita akan berjumpa dengan orang yang lebih ataupun dengan orang-orang lain lah. Jadi, di samping kita berjalan dengan pasukan kita juga akan berjalan dengan pasukan-pasukan lain, dan sebab itulah dapat mengurangkan masalah ataupun dapat mengurangkan kesunyian semasa di trek. Jumpa dengan orang, boleh bersapa, boleh bertegur dan boleh bertanya khabar. Dan di trek juga kita akan jumpa dengan orang lain, dapat mengelakkan kita daripada tersesat ataupun tersasar daripada trek yang sebenar. Itu tips yang kelima. Alright.